وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Muka surat 35. Ada bagi atas sekali. Masih kita dalam bicara bab kebinasaan pada memuji. 4 kebinasaan itu terkena pada orang yang memuji. 2 kebinasaan tu bagi orang yang dipuji. Tukang puji banyak kerosakan. Kebinasaan yang kena atas tukang puji. Itu kalau kita nak puji orang tu tak kena dengan syarat, pak kebinasaan jatuh. Ada pun orang yang kena puji tu 2 kebinasaan je. Nah, kata pengarang kita, baca hadis sikit. Hadis daripada Rawah Abu Mansur Ad-Dailaini fi Musnad. Nah, dalam Musnad dia tu. Dalam musnad dia kata hadis munkar wal ma'rufu dan hak ma'rufnya ada hadis akibah atibah adik Aqaibah tu bin Amir radhiyallahu anhu. Kita tengok sikit. Law lam ub'as la bu'ista ya Umar. Artinya jika tiada dibangkitkan akan daku, kata Nabi SAW. Ini apa hadis-hadis yang sebahagian daripada hadis-hadis yang menjadi dalil kata harus memuji. Bahkan sunat kalau kita puji orang sekian gua ni lah. Hak kata boleh kita pujinya pasal orang mana. Sebagaimana Ibnu Athaillah sebut di dalam kitab hikam dia. Kita hikam Arab dia pada mula-mula sekali perkataan hikmah. Ada. Iaitu ada katanya min alamati i'timadi alal amal nuqsanur raja'i indan nuzul. Setengah daripada tanda alamat. Ada. Setengah daripada tanda alamat ada. Kita ni duk berpegang atas amal kita. Iaitu nuqsanur raja' indan nuzul. Kurang harap kita tak kala berlaku kesilapan. Gitu. Setengah daripada orang yang suka dipuji ni, nak tengok tanda-tanda orang yang suka sangat dipuji ni, ada. Setengah tanda-tanda dia duk pegang atas kepujian tu. Atas memuji tu. Dia suka sangat dipuji tu. Apabila orang tak puji dia, kuranglah harapan dia. Kuranglah ketaatan dia. Itu tanda-tanda setengah daripada orang yang duk pegang atas amalan. Begitu juga diri kita. Kita nak hukum diri kita guna. Nak kenal diri kita. Ilmu tasawuf ni bukan nak cara diri orang. Nak cara diri kita, kelakuan diri kita, nafsu kita ni. Nak kenal diri kita guna, kita ni duk pegang atas amal. Salah satu daripada tanda dia, kita ni duk pegang atas amal kita. Bukan di atas sifat kehambaan. Buat amal tu, ya. Kita buat amal tu, ya. Perintah Tuhan. Tapi buat tu dengan apa? Dengan semata-mata kita pegang atas amal ataupun buat tu kerana ubudiyah. Kehambaan kita. Jadi buat dengan kehambaan, ubudiyah. Jadi kalau kita buat, kita duk iktimad, duk pegang atas amal tu, nak kenal dia macam mana? Tanda-tanda kita duk pegang atas amal, kita berasa kita banyak amal, kita berasa diri kita soleh, berasa kita lah comel, kita bagus, kita betul. Nak tengok. Bila tak ada kepujian, bila tak ada habuan, kita lemah dalam amal.
Tak ada pakat dah, tak ada gelarang apa dah dah. Orang tak sokong kita tak mari dah jemaah. Tak mari dah main jemaah. Tak ada. Kena popek-popek sikit ngepek ke ustaz tak mari dah. Itu kita nak pegang atas amal. Tak ada. Kalau kita tak pegang atas amalan kita, berlaku kesilapan macam mana pun, berlaku ujian macam mana pun, kita tetap atas istiqamah. Itu tanda, itu nak kenal diri kita dah. Kita tengok, kita berpegang atas amal, kita bergantung dengan amal ataupun kita bergantung dengan Tuhan. Kalau kita bergantung dengan Tuhan betul-betul, kita tak perlu pada amalan kita, hak kita nak gantung. Ada. Buatlah amal tu. Ada. Kerana apa? Ubudiyah. Bukan buat amal tu kerana untuk pujian dan sebagainya. Nah. Ni dalil kata hadis ni menunjuk kata boleh sunat kita puji. Tengok Nabi puji siapa tu? Nah, katanya terjemahnya, jika tiada dibangkitkan akan daku wahai Umar. Ada. Jadi pesuruh, ni jadi rasul. Nescaya dibangkit akan dikau hai Umar, yakni ada pada menjadikan pesuruhnya. Ada. Itulah misal kata. Tapi taklah. Tak jadilah gitu sebab apa? Tengok Nabi kata lau lam ub'as. Itu nak menunjuk kata Umar tu bukan Nabi. Walaupun begitu, tengok Nabi bagi pujian kepada Umar. Kenapa? Kenapa? Kerana Umar ni sifat dia tu ada sifat-sifat kenabian pada dia tu. Perangai, tabiat, kelakuan, amal super amalan para Nabi. Sekiranya pada takdirnya kalau aku tak bangkit jadi Nabi, Allah Ta'ala Nabi kata kalau Allah Ta'ala tak bangkit aku jadi Nabi, niscaya akan bangkitkan kau jadi Nabi. Nak ayat tu. Tu apa makna tu? Mafhum di situ tu. Puji lah tu. Puji lah tu. Tapi puji pada wakil, puji pada sebenar. Kenapa? Kerana Umar di hati bersih. Umar di hati bersih. Jadi kita nak puji orang lagu ni. Baru tak ada kebinasaan atas diri kita. Kalau kita puji orang yang tak sebenar, kita telah berdusta. Kita puji tak kena tepat. Nah. Sebab itulah syarat suruh kita berdoa. Pagi-pagi subuh syarat suruh berdoa. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, aslih lana, perbaikkanlah agama bagi kami ni dah. Dinana allazi huwa ismatu amrina. Akan agama kami yang ialah tempat ismatu amrina, tempat segala urusan pekerjaan kami. Ada. 2-3 hari duduk geger masalah. Masalah boleh tak boleh wi zakat. Ada. Pada golongan-golongan apa? Hak menyalahi, hak deraka. Ada. Tu nak jawab macam mana tu? Nak jawab dengan agama? Tak, jawab dengan agama. Ada. Nak jawab mana? Nak jawab dengan hukum agama. Hukum agama ditinggalkan oleh para ulama. Lepas tu kita tak boleh tinggal ulama. Laula ulama kana an-nas kal bahti. Jikalau sekiranya tak ada ulama ni, para ulama tak ada, niscaya manusia ni serupa binatang kaki empat. Ikutlah buat nak buat apa. Sebab tu ulama, alim ulama kita tak boleh tinggal. Alim ulama ni kita kena bagi hak dia. Kena mentakzim, membesarkan dia. Kerana dia tu mewaris segala para nabi. Kita nak buat amal ni, kita reti sembahyang, kita tahu kelakuan sembahyang dengan secara betul, hak syarat nak apa. Melalui jalan, jalan peninggalan ilmu ulama juga yang diambil daripada Nabi, ada melalui sahabat-sahabat tabi'in. Besar tugas ulama ni. Besar tugas ulama. Peranan ulama ni dalam dunia ni besar. Bukan kecil-kecil anak. Sebab tu kita tak boleh nak tengok ulama, ahli ulama ni dengan sebelah mata. Ada. Boleh. Geger nak beri zakat kepada 10 golongan ni tak? Macam mana hukum tu? Ada. Ada pun orang baru sekarang ni. Ada. Zaman ni. Ulama-ulama yang kontemporari ni yang cenderung pada mengambil apa? Akan hujah-hujah yang syaz, yang menyalahi. Ada. Pertama sekali dia masalah ni apabila keterlibatan dengan apa? Hak ni pasal muji lah, muji tak kena pada tepat dia panggil. Mengampu dia panggil, mengampu lah. Masuk dalam bab politik ni dia jadi mengampu. Mengapu. Bila mengapu tu sebagaimana ada Imam Ghazali kata ulama al-ulama ni dua darabain, dua bahagi. Satu ulama akhirat, satu ulama su'. Banyak tu ulama su' hari ni. Ada.
mengeluarkan satu-satu fatwa yang tak ada wakil dengan ulama-ulama mutaqaddimin dulu yang hampir dengan para sahabat dan tabi'in. Ada dalam kaedah maslahatul ammah bolehlah buat macam tu. Ada tapi nak kata atas diberi zakat tu di atas betul-betul totok dengan makna asnah ar-riqaq. Ar-riqaq tu sebut dalam kitab mazhab Syafi'i, sebut dalam kitab mazhab Hanafi, Malik dan sebagainya. Tak boleh kita nak terjemahkan lain daripada hamba muqattab. Iaitu hamba apa? Hamba muqattab, hamba yang nak membebaskan diri dia. Hamba muqattab ni dia setengah diri dia sudah bebas, setengah lagi masih hak tuan milik dia. Kenapa? Dia berhutang dengan tuan dia, tak cukup. Nak bayar duit tak cukup. Usaha dia tu. Tu dia panggil apa dia? Riqab. Riqab. Iaitu hamba muqattab. Hamba yang ada dijanjikan tuan dia sekian-sekian boleh bayar sekian-sekian tak? Maka merdeka. Semua dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, Hanafi pun kata gitu. Tak boleh nak terjemah dengan makna lain. Ada pun hari ni ar-riqab dia letak dengan makna apa? Dulu hamba-hamba tak ada lah ni. Jadi kita bolehlah nak kiaskan dengan makna ar-riqab, dengan makna hak baru. Kita guna dengan makna mereka-mereka yang terbelenggu dengan masalah kehidupan sosial apa ni sebagai super hamba jugalah. Lebih kurang kiaskan gitu. Maka boleh bagi zakat kepada mereka. Tapi melalui satu badan-badan NGO kita bagi dia zakat, dia yang akan uruskan. Bagi kepada badan NGO tu untuk uruskan zakat-zakat supaya didik mereka ni masuk ke satu tempat pemulihan akhlak tu. Tu kena nampak gaya pasal memang ada. Dalam syarak kita ni sekiranya seorang tu dia fasik sekalipun, tapi dia miskin, dia asnah fakir, asnah miskin, dia layak ambil zakat. Dia layak ambil zakat. Dan wali dia pun boleh ambil zakat kan bagi dia. Kalau kata dia kena tahan, kena duduk dalam jail. Dia asnah. Asnah apa? Fakir miskin. Wali dia boleh ambil zakat dia. Tak? Walaupun sebab dia asnah zakat ni fakir miskin. Tak syarat dia kena soleh. Walaupun dia fasik, dia boleh ambil. Tak? Kalau kias itu kena dapat dah. Tapi masalahnya kata ar-riqaq tu gini. Hak tak kena je. Dia pusing makna ar-riqaq tu dengan makna hamba ni boleh dikategorikan sebagai mana mereka yang terbelenggu dengan masalah hutang ceti along kau, pelacur ke, ada berhutang di sini-sini gitu. Tu boleh kategorikan sebagai orang yang nak bebaskan diri daripada belenggu. Belenggu wallah alam belenggu apa. Adapun ar-riqaq ni tak ada dah dapat kita nak terjemah dengan makna lain melainkan dengan hamba muqattab. Situ salah. Sebagaimana apa? Kita tengok kalau nak kiaskan di atas mana bagi pada NGO zakat tu harus sebab apa? Ada satu masa Rasulullah dia tak boleh makan zakat. Rasulullah tak boleh ambil makan zakat. Sebab itulah daripada Bani Hashim, Bani Muttalib di sekitar Syafi'i tak boleh haram makan zakat. Dia kira zakat ni daki-daki dunia. Tak? Jadi satu masa orang nak zakat Rasulullah. Rasulullah ni makan zakat. Ambil. Jadi dia suruh Siti Aisyah ambil. Bila Siti Aisyah ambil, jadi hak milik syariat, dia tak ada zakat dah. Baru Rasulullah boleh makan. Begitu juga demo ni, boleh lah. Kalau nak kiyah tu boleh lah bagi pada satu badan pengurusan zakat ke dia. Jadi mereka ni akan uruskan. Tak boleh bagi terus ke dia. Bagi dia tak boleh. Sebab apa? Dia tu mubazir nanti. Dia mubazir, dia guna salah zakat tu. Pasal kita maklum dah, kalau wi dia, isyak dah ada, habis dia beli dah ada. Haram kita wi. Begitu juga sedekah. Kita nak wi sedekah apa tahu kalau maklum dah. Maklum dia ni makan dah, minum arak, main judi. Haram kita wi. Sedekah dia. Begitu juga zakat dah. Tapi masalah hak tak kenanya, dia pergi tafsirkan makna ar-riqaq tu dengan makna nak lepaskan diri daripada belenggu sekian belenggu. Tu salah dia. Dia letak dalam asnah ar-riqaq, tu tak kena. Sebab asnah ar-riqaq ni tu saja hamba muqattab. Tu tak kena je. Adapun pada masalah nak qiyah tu boleh lah. Boleh terima lah. Jadi mana pun kita ra'ilah. Untuk atas masalah amal kita ra'ilah. Tapi masalahnya dia letak asnah tu tak kena. Tu salah. Tu salah nah. Jadi mengelirukan.
Dan dia mengelirukan, dia jadi merubah hukum yang asal tu dengan secara tidak tidak ada pun pandangan ulama-ulama yang muktabar, mujtahid. Dah. Tak menurut dengan pandangan-pandangan yang ahli betul. Tu salah dah. Tengok kata kan. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Tengok, Nabi puji. Kerana apa? Kerana mengetahui ia Rasulullah, anak situ. Tanda molek. Muhammad. Kerana mengetahui ia Rasulullah akan bahasanya yang demikian itu apa? Puji itu, puji. Menambah ia pada rajin mereka itu sahabat tu. Nah. Yang demikian itu puji itu menambah ia puji itu pada rajin. Ada. Mereka itu sahabat. Ada. Dan tiada menjadikan ia puji itu akan mereka itu sahabat membesarkan diri, yakni takabbur. Tengok sahabat. Ada. Pertama sekali salah kita puji. Kalau kita puji orang tu, dia akan jadi takabbur. Batu lah ni. Ada seorang yang duduk meretah. Duduk meretah negara kita lah ni. Orang duduk puji dia sama tu jadi takabbur, tak akal. Buah ulama tak akal. Tak akal buah ulama. Pasal orang duduk puji dia. Itu jadi takabbur dia lagi. Apa takabbur ni? Takabur ni apa takabur? Aba. Tu mana takabur asalnya? Aba, enggan menerima kebenaran. Walhal kita tahu kita tu salah, tak benar. Tapi kita enggan terima kebenaran orang. Tu dia panggil takabur. Enggan terima kebenaran. Tu takabur. Padahal tahu diri kita tu tak betul. Tapi nak menang, nak betul kita. Tu takabur tu. Nak kena takabur, nak kena diri kita ke mana takabur. Kita tahu dah pihak kita salah. Pihak dia tu sebenar. Tambah terima hak kebenaran tu. Duk pegang hak kita, nak tegak benar masa hak kita. Tu takabur dia lagi. Itu takrif takabur tu. Benar tu. Ada pun kalau kita menyatakan kebenaran tapi bunyi macam takabur, itu dia tak panggil takabur. Itu dia panggil apa? Tegas. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agama aku. Mu tu gape? Masuk neraka ke kah? Oh sedap mu ingat mu suci bersih ke mu ahli syurga ke? Tak tu ayat gitu. Ayat mana sebenar? Adakah boleh kita nak ayat seorang yang berkata benar begitu dengan takabur? Kita tu hak takabur. Tak betul. Tak kenal apa tu takabur. Takabur itu enggan terima kebenaran. Padahal kita tahu itu suatu kebenaran. Dan tetap kita dengar apa? Keputusan kita yang tak sebenar tu. Itu takabur. Tak ada takabur. Dah. Bosnya yang demikian itu menambah rajin. Dan Nabi tahu tiada menjadikan ia puji itu akan mereka itu sahabat membesarkan diri. Membesarkan diri, ini diri mereka itu sahabat. Takabur dah. Dan ujuk, Nabi tahu sahabat-sahabat ni takkan jadi ujuk. Apa ujuk ni? Ujuk ni cengangkan diri. Cengangkan diri apa? Ujuk ni cengangkan diri kita. Kita tercengangkan diri kita. Itu ujuk ni. Dah. Cengang, berasa cengang diri pelik, berasa diri kita. Berasa diri kita ni pelik daripada orang lain. Pelik mana? Berasa kita ni banyak amal. Itu pelik tu. Berasa kita ni baik, berasa kita ni alim. Tu dia panggil ujuk tu lah. Berasa diri tu. Berasa tu, diri berasa tu tak sebenar dah. Nafsu dah. Berasa tu. Buat amal berasa sedap, tu tak sebenar dah. Dia buat amal ni, Buat amal ni berasa letih. Berasa puas, berasa letih, berasa saat tu. Tu dikira di sisi Allah. Nah, hak time malah batu tinggi darjat sembahyang tahajud tu. Kerana masa tu kita sedap tidur, kita malah nak bangun. Tak? Subuh ni besar pahala apa? Kerana masa tu perik nak ambil air sembahyang sejuk, sedap, mengantuk apa, kita lawang. Tu amal ni Allah Taala kira di atas kesukaran dia. Bukan hak masa kita rajin semangat tu. Nak mengaji lah betul juga, nak dengar ustaz mak ceramah gitu. Time kita tak boleh dengar tu lah kita lawang mari tengok.
Bukan time kita suka. Tak? Tuan kira situ. Kira daripada atas kesukaran tu. Dah buat amal ni. Ada time kita suka, tu tak ada pelik lah. Ada orang tak suruh pun kita. Tak kita seorang kepala. Ni masa time kita benci, kita tak suka tu. Sebab tu dia kata tak? Ablaghul wudu' indal makarih. Sempurnakanlah wudu' dalam hadis sebut tak? Indal makarih. Di mana? Di tak kala kesukaran. Mana kesukaran? Waktu sejuk tu lah kita sempurnakan wudu'. Apa? Walik-walik dan tengah hari hujan, sejuk. Orang kita basuh lebih kurang tak? Tapi dah. Nak salah satu amalan perkara yang menaikkan iman kita ni, kita sempurnakan amalan tu di waktu kesukaran. Di waktu kesukaran, mari kita rasa benci, tak suka gemar, hak tu kita turut. Kenapa? Kita lawan hawa nafsu, mujahadah dia panggil. Hak tu hak tinggi, hak lebih di sisi Allah Taala dikira. Ada. Waktu subuh gini kan, hari Jumaat ada kuliah ni, tahu dah. Tak dengar-dengar balik nak dengar awak obat hati. Baca kitab nawar bagi hati. Tak terus dah. Tunggu juga lawan. Dah. Walau balik bukan ada apa juga pun. Kita buka TV, tok depan tok tengok TV gitu je. Tak? Sikit pun tak masuk bahagian hati tu. Tak? Kalau ada kerja sungguh tak ada masalah. Tak? Walik-walik lagu tu dah. Ambil peluang dah, ambil peluang mendengar. Jadi mustami'an gitu dah. Lagi. Dan sayugia bagi mereka yang dipuji. Nak ayat ni, dengar. Dan sayugia apa dia sayugia? Sayugia ni mesti dan wajib. Tu benda sayugia ni. Mesti wajib. Bagi mereka yakni atas mereka. Nak gitu. Muhammad. Bagi mereka itu yakni atas mereka. Mereka mana? Mereka yang dipuji. Sayugia sebagai apa? Bahawa mengamat-amati. Apa dia mengamat-amati tu? Menghalusi. Kita ni kalau orang puji kita, naklah kita amat-amati, kita halusi. Kena tahu belaka lah. Tak ngaji tahu macam mana kita. Kalau orang puji kita, macam mana keadaan kita tu. Supaya kita tak jadi binasa. Diri kita, hati kita ni. Musanif kata mana? Musanif kita kata, tak dapat tidak mesti wajib. Atas orang yang dipuji tu bahawa amat-amati ia mana? Orang yang dipuji tu. Dah. Pada kesudahan yang ditakuti. Kita halusi pada kesudahan yang ditakuti. Apa dia kesudahan yang ditakuti? Ini akhir pekerjaan, iaitu binasa atau tiada binasa. Kita tengok. Tengok pada akhir kesudahan. Jika orang puji kita tengok. Kita boleh hukum lah. Sahibul bais adra bima fi. Tuan rumah lebih tahu barang hak dalam rumah. Kita boleh hukum diri kita. Aku ni, pasal aku ni, kalau kena puji mana-mana tahu hari itu. Dah. Tahu lah. Jadi kita tengok akhir kesudahan. Binasa atau tidak. Kalulah pesen kita ni, orang hak tak boleh kena puji sikit gak. Dia kena makan pom, makan jet gak. Beringatlah halusi. Jagalah. Elokkan daripada orang puji kita. Kalau orang puji kita, cepat-cepat kita istighfar, minta ampun lalu. Jangan makan puji tu. Jangan ambil lalu. Pasal kita tahu hari kita ni jadi binasa bila ngepuji tu. Tengok akhir ni tak? Amat-amati pada kesudahan yang ditakuti. Apa tu kesudahan yang ditakuti? Yakni akhir pekerjaan tu iaitu binasa atau tidak. Kita tengok. Kerana apa? Kerana kebajikan. Kerana kebajikan tak? Kebajikan lah. Tengok. Kerana kebajikan. Tak? Tengok. Yang ditakuti kerana kebaikan tu. Kebanyakan. Tengok. Tak. Pada kesudahan yang ditakuti kerana kebajikan. Diamat berarti tengok kebajikan. Tengok ada kebajikan tak? Yang ditakuti kerana kebajikan. Kita amat-amati tu ialah suatu kebajikan. Kebajikan bagi diri kita. Kalau kita menghalusi pada puji-pujian tu. Dah. Tak ada nak ambil kira dah. Sebab tu kita ni pecah belah. Tak boleh nak bersatu. Kita ni, hati kita ni banyak ni bersatu. Sebab apa? Sebab tu kita tak mengamat-amati dengan pujian tu. Kita tak tahu kebinasaan pada pujian tu. Sebab tu tak ada kebajikan pada diri kita.
Nah, tak boleh. Pecah belah hati kita dah. Hati kita tak tahu, tak bersatu. Dan bahawa ingat ia mana orang yang dipuji tu akan kejahatan. Ada? Tengok. Kita tengok kerana kebajikan ataupun ada? Ingat akan kejahatan. Kejahatan dirinya. Tengok. Dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya. Dirinya mana? Dirinya orang yang dipuji tu. Kita tengok. Kita ni kalau dah suka sangat dipuji, jatuh kita dalam kejahatan. Lepas tu mana? Kalau kita ni orang puji kita, kita ingat. Ingat kebajikan mana? Iaitu pujian tu mari daripada pihak Allah Ta'ala. Kita tengok lalu pujian tu mari daripada pihak Allah Ta'ala dan ingat kejahatan diri kita. InsyaAllah kita tak berasa lah. Tak berasa kita lebih lah. Nampak? Tak ada lah apa lebih kita ni berasa ingat. Ingat dosa kita banyak. Ingat salah kita banyak, taksir kita banyak. Tu. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu, serta benci ia mana? Ia yang dipuji itu akan dia pujian di dalam hatinya. Dan bahawa menzahirkan ia yang dipuji itu akan benci. Zahir apa? Akan benci. Ini akan rasa benci, nak gitu. Akan benci, ini akan rasa benci bagi puji itu. Serta benci ia yang dipuji itu akan dia pujian tu benci mana? Di dalam hatinya. Nak gitu. Faham tak? Ni syarat suruh gitu. Kita zahirkan akan benci. Molek kena dah. Molek kena dah. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhthu turaba fi wujuhil maddahina. Ni hadis riwayat daripada riwayat Muslim. Daripada Miqdad radhiyallahu. Kata apa? Tengok Nabi kata. Ni isyarat Nabi isyarat. Uhthu turaba, campakkan, lemparkan at-turaba akan tanah mana? Fi wujuhil maddahina, pada segala muka-muka orang yang memuji. Itu. Kalau orang puji ni, capok lalu. Ambil tanah capok. Lewat amal gitu. Ni rawah Muslim, riwayat Muslim kuat. Hadis daripada Miqdad. Ada sunnah Nabi dah. Orang puji kita. Tapi zaman kita tak perlulah gitu. Tapi kita nyatakan macam lah. Jangan duk puji sangatlah kawan ni. Tak sedap puji-puji sangatlah kata. Tak payah kawan tak kena ingat puji-puji ni. Dah. Itulah. Dia kalau orang hamba ada sifat kuburiah semua, dia takut dengan pujian. Lama masa. Hamba dulu gitulah kita. Masa-masa kita muda-muda dulu. Umur dalam 25 dulu. Duduk mengaji dulu. Allah suka sangat orang yang puji. Merasa kita Allah. Merasa kita lah comel. Kita lah berjuru. Semua orang ngaji-ngaji lah. Suka orang kata kita alim. Suka orang kata kita warak. Duduk pondok. Kita berasa diri kita bersih. Comel. Tengok orang lain tak kena belakang. Tengok orang lain tak kena belakang. Dah Allah Ta'ala capok. Capok di dunia masyarakat luar. Allah Ta'ala nak hidup kita. Macam ikan duduk atas darat. Keluar daripada pondok tu dah. Bergaul ke masyarakat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak uji, nak tarbiah kita. Kita berasa selama ni, kita berasa kita comel. Allah Ta'ala capok dalam masyarakat ke. Allahu Akbar. Nak cari hak halal tu kena tepuh hak arang dulu. Macam mana rasa? Sakitnya jiwa ni. Ni nak kata ni selama ni mu berasa dak. Tuhan ajar kata. Mu berasa sangat bagus dirimu molek. Berasa sangat dirimu alim. Berasa dirimu warak. Hari ni aku berasa kamu. Gua nak duduk dalam masyarakat. Baru rasa kita ni hina. Nampak weh hina kita. Oh, padalah demo ni duduk gelumang masyarakat. Duduk dengan dosa pun. Bukan demo nak juga kadang dosa tu. Tapi tertepuk, kena sepuk. Haji je. Cuma nak pergi kuatir kerja.
Boleh masuk jabat, hak tepi pakai skirt. Ada. Nak pergi gapai hak halal tu. Tak ada. Kita nak pergi pada Ramadan, nak pergi tengok tino tu, nak pergi beli makan ni. Nak pergi beli makan, nak buka puasa. Nak pergi gapai hak halal. Tapi kena tepuh hak haram. Hak tu jari sakit. Baru kita faham. Oh, lagu ni, demo ni. Tidak, kita tak reti. Ngaji kita banyak-banyak pun. Tapi tak reti kalau tak lalu. Bila Allah capuk masuk dalam dekat, baru kita tahu. Baru nampak, jadi lah ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah ni. Takut dah, puji. Takut dah. Bapa? Binasa dia lagi banyak daripada kehinaan. Dah. Lepas tu kalau hamba-hamba Allah sungguh pada Allah, dia lebih suka duduk di atas kehinaan. Kerana memang tabiat asal kita pun hina dah. Hakikat diri kita pun hina. Tu memang tempat layak bagi kita. Ada. Minasul ada. Apa kita dijadikan daripada siti ayah hina dah. Hina tu. Hina bukan najis. Hina. Ada orang tanya hamba kita marah. Dia tak suka hamba kata orang siti ayah. Ustaz, apa kita ni? Ustaz dah sebut hamba kita ni jadi daripada air siti ayah yang hina. Kotor kau kita Ustaz. Dah masuk memang di hakikat kita ni daripada air manis siti air manis yang hina. Bukan nak mana kita tu najis. Tak, bukan nak kata dia tu. Tak faham. Najis dengan hina tu lah. Ada. Tiap-tiap najis tu tentu dah dia hina dan dia najis. Tapi tiap-tiap yang hina belum tentu lagi dia najis. Ada nak yang hina tu memang hak tu tabiat asal diri kita. Ada. Memang kita kena hinakan diri. Salah satu sunnah Nabi yang besar itu zillatun nafsi. Ada. Mana? Ayat Quran. Ada ayat sebut itu. Tafsir. Ada. Minas sulbi wat tara'ib. Kamu ni dikeluarkan daripada Siti Aimani ya. Yang ini daripada tulang sulbi wat tara'ib. Dan daripada dada perempuan. Ada. Itu asal di hakikat kita, hina. Sunnah Nabi yang besar salah satu zillatun nafsi, menghina diri. Nabi tu menghina diri semua. Kerana tu darjat kita diangkat tu dengan kehinaan diri. Tengok dalam peperangan Badar tengok. Satu kali perang Badar tu dimenang apa? Sebab apa? Sebab disertai dengan sebagaimana sebut dalam kitab Ikan tau. Disertai Nabi tu dengan tawaduk kehinaan sungguh minta Allah Taala dengan hina kehinaan. Maka Allah Taala bagi pertolongan. Sesungguhnya pertolongan tu dalam kehinaan. Dan kekalahan tu dalam kemegahan. Tak menang. Orang hak duduk dalam kemegahan ni. Ada, bukan sifat kita. Bukan sifat kita dan bukan tabiat asal kita. Sampai diri kita kepada Tuhan ni dengan kehinaan. Makna hina situ bukanlah macam hina kita sapuh najis. Tak. Kehinaan tu memang hakikat diri kita. Tak nampak dah. Adapun sapuh najis tu memang hina sungguh. Ada. Tapi walaupun hina, bukan saja tu hikmah. Ada hikmah. Ada hikmah belaka. Ada hikmah. Allah Ta'ala buat atas jalan hikmah belaka. Allah Ta'ala tak buat. Ma khalaqta hadha batila. Allah Ta'ala tak buat satu-satu benda tu. Ada. Sia-sia. Sebagaimana iblis. Iblis Allah. Laknatullah. Hina dia. Hikmah dia besar. Kalulah tak ada iblis, kita nak letak mana? Nak letak mana kesalahan kita? Sebab tu ada dia lah. Nak tanya iblis ni lah. Duk asuk aku. Kita kena letak dia. Apa? Buat salah. Iblis ni duk asuk aku. Setan ni duk asuk aku jadi gini. Kita ada hikmah, kita boleh letak dia. Seolah-olah dia tetas apa. Ada? Itu hikmah dia. Kalau tak ada dia tak, kita nak letak mana? Aku ni cuma iblis lah. Iblis ni duk nisak aku, duk bisikkan aku ni. Kita boleh letak ke dia hikmah dia. Walaupun hakikat dia tu hina dah. Ada? Hina dah. Laknatullah dah. Lagi tengok lagi. Dah. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia Ali, yakni oleh orang lah, puji oleh orang tak? Tak.
Kan dia kata, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnu. Tu Sayyidina Ali kata. Berdoa, mana duk rupa doa dah. Artinya, hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang. Tak? Barang mana? Barang yang tiada mengetahui mereka itu, yakni orang memuji itu akan dia barang. Dan jangan engkau ambil. Dan jangan engkau, yakni jangan. Tak? Dan jangan engkau ambil salah. Apa makna ambil salah? Ambil salah yakni jangan engkau seksa akan daku. Tu ambil salah Nabi gitu dah. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata, dengan sebab barang yang ni pujian tu berkata mereka itu, iaitu orang yang muji akan dia barang. Jangan ambil salah tu, dah baik dengan makna jangan engkau seksa akan daku. Tengok. Sayyidina Ali tak kala orang puji dia. Apa? Allahumma ighfirli ma la ya'lamu. Wahai Allah, wahai Tuhan, ampunkan aku, minta ampun. Dah. Dah. Moleklah. Kita pun gitulah. Tanya orang puji kita, istighfar dulu. Ada istighfar. Tanya orang keji kita, alhamdulillah. Tu supaya tumbuh sifat-sifat kehambaan, sifat-sifat ubudiyah dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam ay alim petunjuk hutiah. Sama balik aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu